Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pencara saya, Prof. Madya Dr. Bicebala, atas bimbingan sepanjang kursus ini. Saya Yvette Thomas dan Nobo Matrix BA 22110554 akan membentangkan tajuk tugasan individu berdasarkan soalan ke-6, yaitu bincangkan sebab musabab kebangkitan imperialisme Amerika Syarikat dari tahun 1877 hingga 1900. Soalan ini memerlukan kita meneliti faktor-faktor yang mendorong perubahan dasar luar Amerika Syarikat daripada dasar isolasionisme kepada imperialisme. Perbincangan akan memfokuskan kepada latar masa pasca Perang Saudara dan bagaimana Amerika mula terlibat dalam penguasaan wilayah di luar negara demi kepentingan ekonomi, politik, ketenteraan, dan ideologi. Untuk memulakan perbincangan, mari kita fahami dulu latar belakang sejarahnya. Tempo antara tahun 1877 hingga 1900 menandakan satu fasa transisi penting dalam sejarah Amerika Syarikat. Ketika ini, negara tersebut telah selesai melalui era Reconstruction selepas Perang Saudara yang panjang dan berdarah. Amerika mula menunjukkan kebangkitan dalam pelbagai sektor, terutamanya ekonomi, teknologi, dan ketenteraan. Dalam konteks global pula, kuasa-kuasa Eropa seperti Britain, Perancis, dan Jerman sedang aktif meluaskan empayar mereka ke Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Amerika tidak mahu ketinggalan dalam perlombaan ini, lalu mula memikirkan keperluan untuk mengembangkan pengaruhnya ke luar negara. Pada masa yang sama, ideologi yang bersifat nasionalis dan kepercayaan terhadap misi moral Amerika juga menyemarakkan hasrat untuk menjadi kuasa besar dunia. Oleh itu, kebangkitan imperialisme Amerika dalam tempo ini adalah manifestasi kepada cita-cita ekonomi, keinginan kuasa, serta rasa tanggung jawab yang disandarkan kepada ideologi tertentu. Faktor pertama yang menyumbang kepada kebangkitan imperialisme ialah dorongan ekonomi dan keperluan pasaran baharu. Revolusi perindustrian kedua menyaksikan peningkatan besar dalam pengeluaran barangan Amerika. Namun begitu, pasaran domestik tidak lagi mampu menyerap lebihan barangan ini. Maka, para pengusaha dan pemerintah mula melihat ke luar negara sebagai peluang untuk meluaskan pasaran dan mendapatkan sumber bahan mentah. Negara seperti Hawaii dan Filipina menjadi sasaran utama kerana kekayaan sumber alam dan lokasinya yang strategik di laluan perdagangan dunia. Ini menunjukkan bahawa imperialisme Amerika bukan sekadar ekspresi kuasa, tetapi lahir daripada keperluan ekonomi yang mendesak dalam sistem kapitalisme global. Faktor kedua ialah pengaruh ideologi Darwinisme sosial dan manifest destiny. Darwinisme sosial merujuk kepada adaptasi fahaman survival of the fittest dalam hubungan antarabangsa. Ia memberi legitimasi kepada tindakan Amerika untuk menguasai bangsa lain atas nama pembangunan dan ketamadunan. Dalam arti kata lain, Amerika menganggap dirinya bangsa unggul yang bertanggung jawab untuk memodernkan masyarakat yang dianggap mundur. Sementara itu, manifest destiny pula merujuk kepada kepercayaan bahawa Amerika ditakdirkan oleh Tuhan untuk menyebarkan demokrasi, agama Kristian, dan nilai Barat ke seluruh dunia. Kedua-dua ideologi ini memberi justifikasi moral, agama, dan saintifik kepada perluasan kuasa dan dominasi Amerika di luar negara. Faktor ketiga ialah kepentingan strategik dan ketenteraan. Tokoh penting seperti Alfred Theo Mahan menegaskan bahawa kekuatan maritim adalah kunci kepada kuasa dunia. Pandangan ini mendorong Amerika membina armada laut yang kuat dan mencari lokasi strategik untuk dijadikan pangkalan tentera. Wilayah seperti Hawaii, Guam, dan Filipina bukan saja penting untuk perdagangan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap potensi ancaman dari kuasa besar lain seperti Jepun dan Britain. Penaklukan Filipina pada tahun 1898 jelas menunjukkan bahawa strategi ketenteraan menjadi tulang belakang kepada dasar ekspansionis Amerika. Faktor keempat ialah semangat nasionalisme dan patriotisme yang semakin meningkat. Selepas Perang Saudara, rakyat Amerika mula membina semula rasa bangga terhadap negara mereka.
Konsep American Exceptionalism semakin diterima, yaitu kepercayaan bahwa Amerika adalah negara istimewa yang mempunyai misi menyelamatkan dunia melalui penyebaran demokrasi dan kapitalisme. Pemimpin seperti Theodore Roosevelt mengaitkan kekuatan ketenteraan dengan kejayaan nasional dan menjadikan imperialisme sebagai suatu misi kebangsaan yang mulia. Dengan itu, ekspansionisme bukan lagi dilihat sebagai penjajahan semata-mata, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan patriotik. Faktor kelima pula ialah persaingan dengan kuasa-kuasa imperial barat. Amerika menyadari bahwa kuasa-kuasa Eropa sedang meluaskan empayar mereka di serata dunia. Untuk tidak ketinggalan, Amerika mula menyertai perlombaan ini dengan menjalin hubungan ekonomi dan ketenteraan di kawasan seperti Teluk Persia dan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Amerika mula menunjukkan minat dalam isu minyak di Timur Tengah dan menjadikan Filipina sebagai pintu masuk ke pasaran Asia. Tindakan ini jelas menunjukkan cita-cita Amerika untuk duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan kuasa-kuasa imperialis yang lain. Faktor keenam yang tidak kurang pentingnya ialah peranan media dan akhbar, khususnya melalui fenomena yellow journalism. Akhbar seperti New York Journal dan New York World menyebarkan berita sensasi dan berunsur propaganda bagi meraih sokongan rakyat terhadap dasar ekspansionis. Insiden tenggelamnya kapal perang USS Maine di perairan Kuba telah dimanipulasi sebagai alasan untuk mencetuskan Perang Spanyol-Amerika. Media turut menggambarkan Amerika sebagai penyelamat kepada bangsa-bangsa tertindas, walaupun tindakan sebenarnya menjurus kepada perluasan kuasa dan kepentingan strategik. Hal ini membuktikan betapa besar pengaruh media dalam membentuk pandangan awam dan dasar luar negara. Faktor ketujuh pula merujuk kepada kepemimpinan politik khususnya Presiden William McKinley. Di bawah pentadbiran beliau, Amerika melaksanakan dasar luar yang lebih agresif, termasuk pelibatan dalam Perang Spanyol-Amerika yang membawa kepada penguasaan wilayah Filipina, Guam, dan Puerto Rico. McKinley juga memperkenalkan dasar open door policy di China yang bertujuan membuka pasaran perdagangan tanpa monopoli oleh mana-mana kuasa besar. Kepimpinan beliau menunjukkan bagaimana dasar luar Amerika dibentuk secara terancang demi memperkukuhkan pengaruh global. Faktor ke-8 ialah kejayaan Amerika dalam Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898. Kemenangan ini membawa kepada Perjanjian Paris yang memberikan Amerika kawalan ke atas beberapa wilayah strategik. Kejayaan ini bukan saja menambahkan jajahan, tetapi meletakkan Amerika sebagai kuasa imperialis baru di peringkat global. Kemenangan ini menjadi titik tolak kepada pelibatan Amerika dalam hal ehwal antara bangsa dan membuka laluan kepada dasar imperialisme yang lebih menyeluruh pada abad ke-20. Sebagai kesimpulan, kebangkitan imperialisme Amerika Syarikat dari tahun 1877 hingga 1900 adalah hasil daripada kombinasi pelbagai faktor yang saling berkait. Antara faktor utama ialah keperluan ekonomi, pengaruh ideologi, strategi ketenteraan, kebangkitan nasionalisme, persaingan antara bangsa, pengaruh media, kepimpinan politik, serta kemenangan ketenteraan. Kesemua faktor ini tidak boleh dipisahkan kerana ia membentuk kerangka besar kepada transformasi Amerika daripada sebuah negara domestik kepada sebuah kuasa besar global. Perubahan ini bukan sahaja mencerminkan dasar luar Amerika, tetapi juga menunjukkan perubahan dalaman dari segi identiti, ideologi, dan hala tuju geopolitik menjelang abad ke-20. Sekian saja pembentangan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya berharap penerangan ini dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermakna terhadap tajuk ini. Sekian, terima kasih.